warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Ikram bin Muhammad Fadil dan nama kad pelajar saya ialah 2020887234. Jadi hari ini saya ingin membentangkan tentang konsep ilmu menurut perspektif Islam. Mukadimah. Apabila kita bercakap tentang konsep ilmu dari perspektif agama Islam, terdapat segelintir ulama Islam yang membicarakannya hanya di sekitar ibadat, khusus sahaja berdasarkan kepada kategori hukum ibadat iaitu wajib, sunat, haram, harus dan makruh. Senario ini agak berbeza dalam masyarakat Islam ketika memasuki zaman teknologi maklumat dan intelektual baru. Ketika para saintis dan ahli akademik banyak membicarakan cabang ilmu secara holistik dan mendalam, sungguh pun istilah ekstremis tidak wujud dalam Islam, tetapi Rasulullah SAW daripada awal lagi menyatakan tentang sikap baginda sebagai seorang manusia yang perlu menjaga keseimbangan di antara tuntutan jasmani dan rohani, ruh dan jasad. Para sahabat menyangka bahawa Rasul dan Nabi baginda tentulah bersolat semajang malam, berpuasa saban hari, malah mungkin juga seorang Muslim yang tidak perlu berkahwin. Hal ini diterangkan oleh baginda bahawa baginda ialah seorang insan yang paling bertakwa kepada Allah SWT, tetapi baginda berpuasa dan berbuka, bersolat malam dan tidur, malah berkahwin. Hal ini dengan sendirinya menunjukkan bahawa terdapat keseimbangan dalam kehidupan kerohanian dan fizikal. Seterusnya, konsep ilmu dari perspektif Islam. Ilmu ialah hakikat yang sebenarnya tentang sesuatu perkara. Dalam pandangan Islam, sumber sebenar ilmu ialah daripada Allah SWT, iaitu Tuhan yang Maha Mengetahui. Allah SWT menganugerahkan makna tentang sesuatu perkara kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Pengelasan dan sumber ilmu. Ilmu dalam Islam dapat dikategorikan kepada beberapa peringkat berdasarkan sumber ilmu yang diiktiraf dalam Islam. Menurut pandangan semesta Islam, sumber-sumber ilmu dalam Islam dapat dibahagikan kepada ilmu wahyu, ilmu ilham dan ilmu akal. Hierarki ilmu. Setiap bahagian ilmu ini ada hierarki dan kedudukan dalam Islam sebagai ilmu yang diterima dalam bidang epistemologi Islam. Secara umumnya, hierarki ilmu terdiri daripada ilmu wahyu, ilmu ilham dan ilmu akal. Apa itu ilmu wahyu? Ilmu wahyu yang pertama ialah ilmu yang paling tinggi yang datang secara langsung daripada Allah SWT. Yang kedua, menyentuh realiti dan tidak mampu difikirkan oleh akal manusia. Yang ketiga, menceritakan tentang hakikat Allah SWT dan sifat-sifatnya. Yang keempat, menyentuh tentang perkara-perkara alam gaib seperti alam kubur dan seumpamanya. Yang seterusnya, menjelaskan tentang kewajipan asasi yang mesti ditunaikan oleh Allah SWT. Maafkan saya, menjelaskan tentang kewajipan asasi yang mesti ditunaikan kepada Allah SWT. Yang keenam, mengajar manusia untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarangnya. Dan yang terakhir, orang yang mendapat ilmu wahyu hanyalah para Nabi dan Rasul. Yang seterusnya, hierarki ilmu ialah ilmu ilham. Ilmu yang didatangkan oleh Allah SWT ke dalam minda atau kalbu seseorang yang dikehendakinya. Yang kedua, dikenali sebagai ilmu laduni atau ilmu khasyaf. Yang ketiga ialah orang yang dianugerahkan dengan ilmu ini akan mengetahui sesuatu peristiwa terlebih dahulu sebelum peristiwa itu berlaku. Ilmu ini tidak boleh mengatasi ilmu wahyu jika sesuatu maklumat yang diperoleh daripada ilmu ini bercanggah sama ada dengan Al-Quran atau Sunnah, maka ilmu ini harus ditinggalkan. Seterusnya, kedudukannya lebih rendah daripada ilmu wahyu. Yang terakhirlah orang yang mendapat ilmu ilham ialah para wali Allah sahaja. Seterusnya, hierarki ilmu iaitu ilmu akal. Yang pertama ialah ilmu yang berada pada tahap ketiga dan terakhir ialah ilmu akal iaitu ilmu akli. Ilmu ini juga bersumberkan daripada Allah dan manusia perlu berusaha untuk mendapatkan dengan belajar
berfikir dan membaca. Yang ketiga ialah ilmu ini diperoleh melalui proses dan aktiviti berfikir dengan menggunakan akal yang logik. Oleh kerana itu, ilmu ini juga dikenali sebagai ilmu akli. Ilmu akli menyentuh tentang realiti yang zahir dan fizikal, iaitu perkara yang wujud dan fenomena yang berlaku di alam fizikal ini sahaja. Ilmu akli tidak meliputi ilmu tentang alam ghaib. Ilmu ini diperoleh oleh sesiapa sahaja yang sanggup berusaha bagi memperolehinya. Orang yang mempunyai ilmu ini dapat memanfaatkan untuk tujuan yang baik masih dan disanjung tinggi daripada kedudukan di sisi Allah SWT daripada orang yang tidak berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Solihuddin bin Amiruddin. Nombor pelajar saya 2020454054. Baik, hari ini saya nak terangkan tentang jenis-jenis ilmu. Okey. Pembahagian ilmu menurut Al-Baqillani boleh dibagikan kepada dua kategori utama, iaitu pertamanya ilmu qadim, ilmu yang kekal yang merujuk kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang menyentuh tentang sifat-sifatnya dan zatnya. Al-Baqillani tidak menghuraikan secara panjang tentang ilmu yang pertama ini, memandangkan ia bukan tujuan utama perbincangan beliau pada bahagian ini. Perbincangan ilmu jenis yang pertama dibahas dan disentuh dalam bahagian sifat al-ma'ani Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua ialah ilmu muhtab, iaitu ilmu yang baharu yang merujuk kepada ilmu makhluk. Ia dimiliki oleh seluruh ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang terdiri daripada kalangan manusia, malaikat, jin dan haiwan. Al-Baqillani selanjutnya membahagikan pula ilmu muhtad, iaitu ilmu yang baharu ini, kepada dua jenis yang baru, iaitu ilmu al-daruri. Ilmu al-daruri juga dikenali sebagai ilmu bahdihi. Walaupun dari segi istilahnya, ilmu daruri dan ilmu bahdihi mempunyai perbezaan. Namun, kedua-dua ilmu ini mempunyai asas yang sama, iaitu ilmu yang tidak ada padanya keraguan serta memerlukan penelitian akal untuk mengetahuinya. Dalam hal ini, Al-Baqillani menyebut ilmu daruri sebagai ilmu yang melazim setiap individu makhluk yang secara lazimnya tidak terkeluar dan tidak terpisah daripadanya serta tidak wujud padanya syak dan keraguan terhadap perkara-perkara yang diketahuinya. Okey, ilmu seterusnya iaitu ilmu nazari. Ilmu nazari adalah ilmu yang dihasilkan melalui pendalilan atau pemerhatian yang mendalam serta berhajat kepada berfikir terhadap perkara-perkara yang dilihat padanya. Ilmu ini memerlukan kekuatan berfikir dan pemerhatian yang meliputi objek yang diketahui sebagai yang digambarkan. Ilmu nazari mempunyai hubungan yang rapat dengan ilmu al-daruri kerana menurut Al-Baqillani, ilmu al-daruri merupakan asas kepada ilmu al-nazari. Berdasarkan saluran yang digunakan untuk menghubungkan kepada ilmu al-nazari yang berasaskan panca indera, ilmu al-nazari juga dikenali sebagai ilmu al-kasbi yang membentuk teoretikal, di mana seseorang itu berusaha untuk mendapatkannya. Baik, itulah antaranya jenis-jenis ilmu. Sekian daripada saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Hakim Yaqif bin Muhammad Asnan. Nombor matriks 2020-860-974. Saya akan membentang kelebihan menuntut ilmu. Kelebihan menuntut ilmu. 1. Melahirkan insan berperi kemanusiaan melalui satu pelajaran atau pendidikan bagi kognitif. Antara kelebihan menuntut ilmu ialah dapat melahirkan insan yang berperi kemanusiaan melalui satu pelajaran atau pendidikan bagi kognitif, fizikal dan roh melalui konteks Islam. Definisi falsafah ini bertujuan membentuk individu menjadi seorang yang sempurna, bukan sahaja dari segi pertambahan ilmu, bahkan dari segi pembentukan akhlak dan rohani. Menurut Toha 1969, pendidikan Islam adalah falsafah dan tujuan serta teori-teorinya dibangunkan untuk melaksanakan praktis
Praktik pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Manakala al-atas pula 1992 bermaksud bahawa pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik terhadap pelajarnya untuk pengenalan dan pengakuan tempat yang benar dari segala sesuatu dari aturan penciptaan sehingga membawa mereka ke jalan yang lurus. Yang kedua, meninggikan martabat manusia. Kelebihan menuntut ilmu ialah ilmu mampu meninggikan martabat manusia. Al-Ghazali 1939 telah menyifatkan ilmu pengetahuan merupakan ilmu yang mampu meninggikan martabat manusia serta memberi input yang berkesan untuk membina kekuatan pada jiwa manusia. Keinginan hawa nafsu dapat dipatahkan melalui kekuatan ini dan mendekatkan diri manusia kepada Maha Pencipta. Jelasnya, ilmu pengetahuan bukan sahaja menduduki hierarki terpenting dalam pembangunan manusia dan masyarakat secara keseluruhan, bahkan menggerakkan manusia melaksanakan fungsi manusia sebagai khalifah. Oleh itu, sebagai manusia perlulah menurut ilmu supaya dapat memimpin umat manusia dan memakmurkan alam. Yang ketiga, dapat dilihat pada sejarah. Kelebihan menuntut ilmu dapat dilihat apabila sejarah membuktikan kepada kita bahawa kemajuan suatu bangsa dapat dilihat melalui pencapaian ilmunya, kedudukan istimewa manusia di muka bumi ini seperti yang dinyatakan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kelebihan terletak kepada orang yang berilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengangkat tinggi orang yang berpengetahuan dan menyuruh umatnya menuntut ilmu tanpa mengira tempat, masa dan bahasa. Berikut merupakan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai kelebihan menuntut ilmu. Ilmu itu hidupnya, jiwanya, dan Islam tiang agamanya. Sesiapa yang berbicara tentang ilmu bererti memuji Tuhan. Sesiapa yang berusaha mencari ilmu bererti menyembah Tuhan. Sesiapa yang mengajar ilmu, Allah menyempurnakan pahalanya, dan sesiapa yang mempelajari ilmu dan mengamalkannya, Allah akan menunjukkan hal-hal yang belum diketahuinya. Sesungguhnya, malaikat-malaikat menghantarkan segala sayap bagi orang yang menuntut ilmu dan reda dengan apa yang dituntutnya. Sesiapa yang berjalan dalam keadaan jalan menuntut padanya akan ilmu, nescaya memudahkan Allah Ta'ala baginya jalan ke syurga, dan sesungguhnya orang yang berilmu memohon ampun baginya oleh orang-orang yang di dalam 7 petala langit dan mereka yang ada di dalam bumi sehingga segala ikan yang di dalam air. Menghidupkan Allah Ta'ala akan hamba-hambanya pada hari kiamat. Kemudian dia membezakan para ulama, maka dia berfirman kepada mereka, "Wahai para ulama, sesungguhnya aku tidak menghantar ilmuku kepada kamu kerana hendak menyiksa kamu, tetapi demi memuliakan kamu, pergilah kamu sekalian ke syurga. Maka sesungguhnya kau telah mengampuni bagi kamu siapa yang datangnya malaikat maut sedang di dalam menuntut ilmu supaya menolong dengannya Islam, maka antaranya dan antara para anbiya darjat yang satu di dalam syurga. Ilmu adalah khazanah-khazanah dan anak kuncinya. Pertanyaan dan tanyakanlah olehmu sekalian. Maka sungguhnya bertanya tentang ilmu itu diberi pahalanya 4 orang. Pertama, orang yang bertanya. Kedua, orang yang kena tanya. Ketiga, orang yang mendengar pertanyaan dan jawapan. Dan keempat, orang yang kasih kepada ketiga-tiga orang tersebut. Demi sesungguhnya engkau berpagi-pagi, maka engkau menuntut satu bab daripada ilmu lebih baik daripada bahawa engkau sembahyang sunat 100 rakaat. Seterusnya, dapat mengembangkan ilmu yang dipelajari dalam Al-Quran telah dijelaskan bahawa manusia berpotensi meraih ilmu dan mengembangkannya dengan izin Allah. Oleh yang demikian, terdapat banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk menempuh dan menggunakan pelbagai cara untuk mewujudkan perkara tersebut. Terdapat banyak lagi ayat Al-Quran yang menunjukkan terdapat kelebihan ilmu dan betapa tingginya kedudukan orang yang berilmu. Sesungguhnya saya akan serahkan kepada kawan saya, Alif Aiman. Bila kita menuntut ilmu, jadi antara adab-adab ketika kita menuntut ilmu ialah yang pertama ialah mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu.
Dalam kita menuntut ilmu, kita hendaklah pasang niat, hendaklah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seseorang itu tidak akan mendapat ilmu yang bermanfaat jika dia tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah rajin berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memohon ilmu yang bermanfaat. Jadi hendaklah setiap penuntut ilmu itu sentiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon pertolongan kepadanya dalam mencari ilmu serta selalu rasa memerlukannya. Rasulullah SAW sentiasa menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah SWT dan berlindung kepadanya daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kerana beberapa banyak kaum muslimin yang mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat seperti mempelajari ilmu filsafat, falsafah, ilmu kalam, ilmu hukum sekular dan selainnya. Jadi yang ketiga ialah bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasudahkan ilmu. Jadi dalam kita menuntut ilmu, kesungguhan itu amat perlu. Tidak layak bagi para penuntut ilmu bersikap malas dalam menuntutnya. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah SWT apabila kita bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, iaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya. Dan yang kedua ialah orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seterusnya yang keempat ialah menjauhkan diri daripada dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah SWT. Jadi seseorang itu akan terhalang ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat. Sesungguhnya dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat, bahkan dapat mematikan hati, merosakkan kehidupan serta mengundang siksa daripada Allah. Seterusnya adab-adab dalam menuntut ilmu ialah yang kelima ialah tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Sombong dan malu merupakan sifat yang menyebabkan pelakunya tidak akan memperoleh ilmu selagi mana kedua-dua sifat tersebut masih terdapat dalam dirinya. Imam Mujahid rahimahullah berkata, dua orang yang tidak akan belajar ilmu, iaitu seorang yang pemalu dan seorang yang takbur. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq. Seterusnya ialah mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh guru. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 17 hingga 18, oleh itu, gembirakanlah hamba-hambaku yang berusaha mendengarkan perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan sebaik-baiknya pada segi hukum agama. Mereka itulah orang yang diberi hidayah, petunjuk oleh Allah SWT, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Seterusnya yang ketujuh ialah diam ketika pelajaran disampaikan. Ketika belajar dan mengkaji ilmu, kita tidak boleh bercakap perkara yang tidak bermanfaat tanpa ada keperluan dan tidak ada berkaitan dengan ilmu disampaikan. Tidak boleh berbual-bual. Seterusnya yang ke-8 ialah berusaha memahami ilmu yang disampaikan. Tips untuk memahami pelajaran yang disampaikan ialah mencari tempat duduk yang tepat di hadapan guru, memperhatikan penjelasan guru dan bacaan murid yang berpengalaman, bersungguh-sungguh untuk mengikat atau lebih dikenali sebagai mencatat faedah-faedah pelajaran, tidak banyak bertanya ketika pelajaran disampaikan, tidak membaca satu kitab kepada banyak guru pada waktu yang sama, mengulang pelajaran setelah pengajian selesai dan bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Jadi ke-9 ialah adab dalam menuntut ilmu ialah menghafal ilmu yang disampaikan. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkanku sabdaku, lalu dia memahaminya dan menghafalnya, kemudian menyampaikannya. Berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang lebih faham darinya. Hadis riwayat Tirmizi. Seterusnya yang ke-10 ialah mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Ketika seseorang itu belajar, seseorang penuntut ilmu hendaklah mencatat pelajaran, poin-poin penting, faedah dan manfaat daripada ayat, hadis dan perkataan para sahabat serta ulama atau berbagai dalil bagi suatu permasalahan yang dibahasakan oleh seorang guru. Ianya bertujuan agar ilmu disampaikan tidak akan hilang dan terus melekat dalam ingatannya setiap kali dia mengulang kaji pelajaran. Rasulullah SAW sabda, ikatlah ilmu dengan tulisan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Seterusnya yang terakhir ialah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari.
Sesiapa sahaja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, nescaya diharamkannya daripada mendapat keberkatan ilmu, kemuliaan serta ganjaran pahala yang besar. Hadis Nabi SAW bersabda, perumpamaan seorang yang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian dia melupakan dirinya, iaitu tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu ataupun lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Jadi itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.